Saya Ricardo. Saya Kenny. Saya Faizal. Saya Nat. Kami ingin mengucapkan selamat menyambut Bulan Ramadan Al-Mubarak kepada muslimin dan muslimat sekalian di seluruh dunia. Ikhlas dari kami di Kinabalu Podcast. Podcast ini dibawakan khas kepada anda oleh orang Kota Marudu tinggal Jepun. Follow Johan's journey promoting Aomori Japan on YouTube. Yes, subscribe, like dan juga share channel Lagu Dari Langit di YouTube dan social media mereka. On to the show. Wow, wow. Yeah. Ramadan bulan mulia, Ramadan kini tiba, padanya beribadah, sebulan berpuasa, tingkatkan amanat kita, marilah bersama-sama teguhkan iman kita di bulan yang mulia, Ramadan Karim. Oh, Ramadan Mubarak, Ramadan Karim, Ramadan Mubarak. Selamat kembali ke podcast nomor 1 di Sabah Kinabalu Podcast. Saya Ricardo. Dan saya Kenny. Ya, kita masih lagi bersama dengan Ustaz Farid Liman di part yang kedua di season 7 episode yang keempat ini. Yah. Di special Ramadan episode. Yah guys. Kita ada 4 kali ini. Yang pertama, next week kita ada lagi sharing-sharing yang tertentu. Dan why not kalau kita panggil Ustaz Farid pun the next episode di episode seterusnya pun tidak masalah juga sebenarnya bercerita. Boleh baik. Kita akan teruskan kepada soalan-soalan yang diajukan kepada kita. Saya akan bertanya kepada Ustaz ni diajukan oleh siapa ni ya? Dia tidak ingin disebutkan lah, tapi kita balik kepada sejarah Ustaz. Dia cakap macam mana wujudnya bulan puasa dan dari segi sejarah Islam secara ringkas. Kenapa ada bulan puasa ni sebenarnya Ustaz? Hello. Okay, masih on mic. Masih of course. Mas. On mic Ya, sudah. mau nyanyi. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ya, itu dia. Wow. Nasib tidak kompang. Begitu. Berbalik kepada sejarahnya Berbalik Ustaz. kepada sejarah. Kalau saya tidak silap perbetulkan saya kan Ya. malam-malam begini kan kita sudah Tidak masalah. Okey, sudah mereka. Setuju. Jadi kalau dari segi sejarahnya dia disyaratkan kalau saya silap selepas hijrah pada tahun kedua hijrah kalau saya silap Okey. Ramadan ini. Kenapa disyariatkan? Sebab Ramadan berpuasa ni sebenarnya sudah ada pada kaum-kaum yang dulu. Okey. Oh, dari dulu Umat-umat lagi. yang dulu. Ya, sudah berlaku pada umat-umat. Contohnya Nabi Musa alaihissalam dia berpuasa pada hari-hari nasihat saya 13, 14, 15. Okey. Every month. Okey. Berpuasa. Dan Tidak kira bukan bulan Ramadan juga. Ya, betul. Okey, baiklah, alright. jadi, kita pula disyariatkan bulan Ramadan. Untuk semata-mata untuk meningkatkan, memuliakan umat ini. Ketakwaan. Sebenarnya. Yes, ketakwaan Okey. kita. Dan memuliakan umat ini dan akhirnya kita akan dapat dia punya ganjaran dulu lah. Okey. Begitu. Okey, so dia berbalik kepada sejarah, dia lebih kurang bermula daripada itu. Yes, betul. Oh, okey. Kalau mau huruf lagi panjang, memang panjang. Dia sangat ceritanya. panjang lah ceritanya. Okey, okey. Jadi untuk orang bilang Ringkas. kesinambungan. Ya. Kesinambungan Okey, faham. kepada orang bilang Wujudnya. syariat yang dulu. Begitu. Adanya puasa lah. Alhamdulillah. Kita ada soalan lagi kan? Ada. Ya. Kita ada Akmal Izzuddin. Dan sebelum tu thank you Nuriati Tawith Ya. dari Shah Alam. Dan Ya. dia bilang dan Akmal Izzuddin bilang syuk dengar nih, tidak bosan. Iya, betul, memanglah kalau Syukur lah nak. ya, sebab, Jadi ada dia punya soalan nih. Okay. Dia bilang, betul kah Ustaz? Ada cerita nih, bila nafsu diciptakan, Allah bertanya kepada nafsu, siapakah aku? Lalu nafsu bertanya, kamu adalah kamu dan aku adalah aku. Lalu Allah memerintahkan untuk dibakar di neraka selama 1000 tahun. Setelah itu Allah bertanya lagi, siapakah aku?
Okey. Tetap juga nafsu berkata kamu adalah kamu dan aku adalah aku. Sambung dulu cerita tu kalau Ustaz tahu, dia bilang. Nah, takkan tu Ustaz dah tahu nak buku ada 2 sini. Ensiklopedia ada di sini. Tidak. Dia beginilah. Secara dasarnya kita ustaz kan. Dia macam doktor pakar lah. Okey. Doktor pakar ni kalau doktor gigi, Dia fokus kepada gigi. Yes. Dia hanya tahu lebih kepada gigi. Bukan dia cakap dia nak tahu semua. Betul. Dia lebih kepada gigi. Doktor otak pun lebih kepada otak dia. Yalah. Kan? Ya. Jadi cerita tentang berkaitan tentang nafsu ini, bila diciptakan nafsu ni. Saya tidak dapat ulas panjang cerita ni pasal saya pun sama-sama berkaitan cerita ni. Tidak apa. Ya. Sebabkan antara 2. Satu antaranya ialah keterbatasan ilmu. Okey. Okay. Yang kedua, bila keterbatasan ilmu ni kita takut mau cakap. Mhm. Okay. Yang kedua pula dalam keadaan jam 10 lebih sudah bah. Jadi kita mau recall balik benda ni pun Tidak masalah Ustaz. saya kalau bab terus terang cakap lah, kalau bab yang berkaitan tentang dalam-dalam lebih kepada akidah yang lebih dalam lagi kan. Saya bukan tidak berani sentuh, saya berani sentuh, tapi saya berhati-hati. Ya, takut naratif itu salah. Tapi saya mungkin boleh sikit-sikit apa yang saya faham daripada itu. Sebenarnya cerita itu adalah bukan kisah sebenarnya. Dia adalah menceritakan bagaimana dia memberitahu yang nafsu itu adalah nafsu, tetap akan menjadi nafsu, dan dia tetap akan menjadi dia. Bermaksud dia adalah 2 entiti yang berbeza tapi saling berkaitan dan boleh membawa ke neraka kalau silap. Kalau di penghujungnya dia kalau yang saya ingat, mungkin audiens yang ada lebih daripada saya mungkin boleh perbetulkan. Dia dibakar beberapa kali. Okey. Beberapa kali dan akhirnya dia mengaku bahawa aku adalah nafsu dan kau adalah Tuhanku. Itu penghujungnya. Oh, ada ujungnya. Itu penghujungnya. Tapi untuk penceritaan yang lebih sempurna saya tidak dapat ceritakan. Okey, dia panjang. Tapi di penghujungnya tu baru dia mengaku bahawa nafsu aku adalah aku dan kamu adalah Tuhanku. Oh, begitu. Barulah dia betul-betul meyakini, beriman. Oh, okey. Sebab itulah kalau kita cakap apa benda yang paling mau dilawan paling kuat ni, paling ni kan. Yang paling ini adalah nafsu. Syaitan. Biggest enemy Rajim. gitu. Sebab nafsu ni dalam badan kita ni dia berkawan dengan syaitan tau. Dalam badan kita ni kita sudah di set kan, ada korin. Okey. Setiap manusia ada korinnya. Ada korin. Dan Ustaz, apa itu korin, Ustaz? korin ni adalah kira macam syaitan lah. Oh, okey. Yang akan Bukan kuarantin lah. bukan korin okey. itu 7 hari. Itu. Kalau kami dulu 1 bulan. Ya, kita ingat itu cerita ya Ustaz. Kira viral di Kota Marudu. Viral. Sebab antara orang pertama yang Kuarantin. yang kena. Yang merasmikan. Satu orang, Satu keluarga. Iya pula kamu orang Iya, kan. satu kira macam dia viral yang hype lah. Ya, Menaikkan nama juga. Tapi syukur juga ketika di karantin tu memang banyak cabaran tu sepanjang perjalanan pasrah aku akur. Alhamdulillah. Alhamdulillah syukur. Yes. Akhirnya Itu ada macam ada rhyme sikit lah. Hip hop sikit lah. too fat. Kita teruskan. Betul. Kita teruskan dengan soalan ni. Ada soalan ya? Okey. Next kita ada soalan. Dia mau dirahsiakan lah. Okey. Okey, rahsiakan nama. Dia bilang Banyak betul minta rahsia ni. Okey. Rahsia ini telah lama aku pendamkan. itu dia. tiba masanya. Ya. Okey, teruskan soalan tu. Okey, dia bilang di sini ramai yang masih kurang pengetahuan tentang puasa ganti dan puasa 7 ni Ustaz. Puasa 6. Oh, puasa 6. Enam. Ya. Oh, Okey, dia salah lah ni. Salah. Okey. Dia bilang boleh terangkan secara ringkas kah Ustaz, dia bilang. Okey, jadi alhamdulillah puasa 6 dan puasa 7. Puasa sendiri Puasa ganti dan puasa 6 dan puasa ganti. Ya. Okey, jadi sebilangan ulama, okey, ini berkaitan tentang mana yang lebih utama. Fiqh aulawiyat kita panggil dalam fiqh aulawiyat dah. Fiqh yang keutamaan, mana yang lebih utama. Okey. Jadi setengah ulama dia meletakkan bahawa kewajipan itu adalah utama. Jadi membayar hutang adalah lebih utama daripada sunat. Okey. Maksudnya di sini qada lebih utama berbanding sunat. Tapi ada sesetengah ulama dia meletakkan sunat dulu Barulah Pasal qada ni dia makan masa panjang. Seperti mana hadis Aisyah radhiyallahu anha, dia tidak mampu untuk qada puasanya kecuali pada bulan Syaban. Okey. Maksudnya sampai bulan Syaban tu maksudnya kan maksudnya gitu kan. Bulan yang pasal Syawal ni nak panjang. Okey, betul. Syawal ni nak panjang. Okay. Syawal ni ada 30 hari je. Betul. Dan dalam 30 hari tu kita mau
puasa 6 tu. Mhm. Jadi kalau terlepas 30 hari terus puasa 6. Betul. Sedangkan puasa qada ni dia panjang sampailah sebelum bertemu dengan Ramadan yang seterusnya. Banyak masa dia boleh Ya, dibuat. banyak masa. Tapi Okey. kalaulah dalam keadaan ada setengah ulama dia meletakkan juga tetap juga puasa qada tu utama sebab takut ajal nak sampai. Ajal sampai. Oh. Jadi kita utamakan mana yang utama. Okey. Dan ada lagi ulama yang lebih syadid meletakkan bahawa tidak diterima pahala sunat itu jika masih ada hutang. Kalau begitu jangan puasa dulu, bayar hutang dulu begitu. Bayar hutang dulu. Bayar hutang dulu. Okey. Tapi hakikatnya itu adalah pandangan dari segi ulama. Okey, kita mau ambil mana-mana pandangan, itu pandangan dari segi ulama yang sudah orang bilang mengkaji berkaitan tentang hal ini. Jadi kalau bagi saya lah kan, kalau mampu kita dalam keadaan kita mampu kan, kita tidak berlengah-lengah dalam untuk mempercepatkan puasa, why not kita utamakan puasa ni dulu, puasa qada. Sebab dia ada 30 hari saja. Ya, puasa qada dulu. Qada dulu, okey. Baru puasa sunat. Tapi kebanyakannya kita takut terlepas. Pasal besoklah raya kan. Hari raya Rendang lagi, ya, api makmur lagi. Rendang, gitu. Jangan lupa sayang memasak pagi. Kira lirik lupa lah kan. Jadi kita ambil mana-mana pun insya-Allah Allah terima lah. Yalah. So Ustaz, berbalik kepada yang puasa 6 tu, kalau dalam masa 30 hari tu, adakah kita boleh lompat-lompat atau macam mana Ustaz? Boleh. Boleh ya? Dia bukan Hari berapa yang tidak boleh puasa time tu? boleh, bila-bila pun boleh. Oh. Dia bukan jenis yang mutatabi'in. Mutatabi'in ni yang berturut-turut. Okey. Ada setengah kita panggil sebagai hukuman bagi orang. Ini terutamanya yang sudah kahwin. Okey. Ataupun yang belum kahwin pun kena dengar jugalah. Yalah. Tapi biasanya yang sudah kahwin lah. Okey. Yang sudah kahwin ni rasa macam tak tahan. Oi, gergitan menengok isteri. Astagfirullahalazim. Benda halal kan kita gergitan tengok. Astagfirullahalazim. Itu subjektif sebenarnya. Ya. Astagfirullahalazim Betul. ataupun kita orang bilang beristighfar lah. Iya betul. Ya betul. Jadi, Teruskan Ustaz. Tiap-tiap Ramadan pula lawak pula bini kita. Jadi Time Ramadan pula dia pakai nipis-nipis. Begitulah. Allah. Jubah-jubah nipis. Aduh, Ya jadi Allah, antara suami istri tidak ada aurat. ya. Tidak ada aurat kan. Okey. Jadi bayangkan kalau dalam keadaan itu kita orang bilang terbuat Apa tu cakap tu terungkan terus. Keterangkan terbersetubuh. Membuat hubungan kelamin. Baiklah. Di siang hari. Itulah saintifik. Walaupun dalam keadaan dia sudah berbuka puasa. Okey. Orang bilang kita buat trik lah, buka puasa dulu baru hubungan kelamin. So kira macam suka Arab lah Actually dia tetap juga untuk mendapatkan denda tu. Oh, okey. Dipanggil sebagai 2 bulan berturut-turut. Kena Bulan berturut-turut. kena Kafarah. ganti Ya. Wow. 2 bulan berturut-turut. Itu denda dia. selepas Ramadan. Ramadan. Okey. So dia kena buat. By hook or by crook dia kena buat. Oh begitu. So tidak boleh lah. Dia ada 2 Sebenarnya. Dia step by step. Kalau nak mampu berpuasa, kita menyedekahkan Oh okey. kepada 60 fakir miskin. Okey. Tapi dia step by step ni mesti settle yang pertama dulu. Kalau yang mendapat settle yang pertama ni, baru kita pergi turun yang kedua. Oh okey. So 2 bulan. 2 Total bulan. of 60 days lah. Yes, Wow. mesti berturut-turut. Oh yo. Tak boleh limpah satu. You Betul. Hayah. Bayangkan hari ke-59 terbuka puasa. Ulang balik bos. Ulang balik. 2 bulan lagi tu. Double. 2 bulan. Ayah. jeng kalau Pak, itu. saya selalu elak isteri saya ni. Ini lain. Okey, itu bukan ada saya dengar cerita orang. Dia bilang, dia tanya, inilah tu ada soalan tu. Ya, betul. Ya, dia bertanya kadang-kadang pandai tiba-tiba tidur ada kena kuis-kuis kaki di ujung. Aduh, hai. Tahu lah kita ini kan. Ya, time bulan Ramadan pula rasa. Aduh. Saya nak faham tu rasa. Ya, masih bujang kan? Lama lepas itu kapan paham tu? Dah lama lagi tu. Kita teruskan dengan soalan yang seterusnya. Okay. Ustaz, ada. Ada Okey. cakap pasal cerita orang tadi. Aha. Tadi kan ada jawab Akmal Izzuddin, saudara Akmal Izzuddin punya pertanyaan kan. Dia feedback di sini bilang betul Ustaz, akhir cerita setelah nafsu lama dikurung, tidak diberi makan dan minum, nafsu akhirnya memohon kepada Allah. Berilah aku makan, sesungguhnya kamu adalah Tuhanku. Oh. Rabul sorry kalau salah. Boleh jadi masalah. Ya. Azim.
Maka Allah berfirman, hanya puasa dapat mengawal nafsumu. Apapun mantap Ustaz. Dia bilang. Iya, Kau betul. tengok. Orang puasa. Kau tengok. Dia dah buka buku pun. Jangan kau ada buka buku tadi ni. Ulang kaji. Kaji itu wajib lah. Itu kira ibadah juga sebenarnya. Dan dia berganda-ganda pada bulan Ramadan. Ya, Begitu. betul. Baiklah. Ya. Kita teruskan soalan seterusnya. Silakan. Mari kita tengok dulu sini apa yang ada ni. Soalan yang senang-senang lah. Yang senang-senang. Buat Okey. tambah 35 gitu. Adakah hadis yang mengatakan tidak boleh bernyanyi dalam menyampaikan ibadah Ustaz? Contohnya lagu-lagu rohani, nasyid ataupun adakah ia salah menyampaikan dalam lagu macam kita nyanyi tadi? Ha. Okey, Macam mana dalilnya? Ada satu hadis berkaitan tentang dia satu ketika anak Umar, Ibnu Umar, dia berjalan. Okey. Berjalan lalu terdengar orang bermain musik. Hmm. Ya, bermain musik. Jadi dia pun menutup telinganya lalu berlalu pergi sambil dia berkata sesuatu benda yang menjadi hujah kepada pengharaman yang orang yang bermain musik segalanya. Tapi bila kita melihat kepada fatwa Yusuf Al-Qaradawi, dia meletakkan fatwa itu musik ini secara dasarnya dia tidak haram secara qat'i. Dia akan haram jika dia bersangkut paut dengan perkara-perkara yang melalaikan dari segi lirik yang lucah, Tidak baik, dari negativity. yes, dari segi mungkin dari segi lagu arrangement yang membawa orang kepada bernafsu kan, gitu kan. Lagu Ya. Justin Jadi itu, Bieber. Ya, macam reggaeton gitu kan. Tak yang disco. Dan Okey, teruskan. dia akan menyebabkan benda itu jadi haram lah. Jadi haram. Oh, Jadi, begitu. So, dia secara rumusannya? muzik ni dia tidak haram secara mutlak, tapi dia akan haram jika dia bersangkut paut dengan benda-benda yang mengharam. Okey. I see. So maksudnya kita boleh beribadah dari segi muzik tapi dalam konteks yang orang bilang berlimitasi lah. Yes, betul. Kena tahu apa mau dibuat lah. Iyalah. Kan? Nasib soalan ini ngam-ngam aku dah buat assignment pasal. Nasib sudah. boleh jawab. Hai. Kabak-kabak hati. Hai. Kamu habis master sudah. Baru terima Dah, surat. Alhamdulillah. Baiklah. Kita teruskan soalan yang seterusnya kini. Ya, Ya. okey. Seterusnya ada pendengar kita bertanya dalam konteks rukun Islam, terang dan jelas menyatakan puasa di bulan Ramadan. Rasanya kenapa puasa ni penting dari segi umum dan mungkin dari sisi kesihatan? Okey, alhamdulillah. Pertama saya bukan doktor. Okey. Ya betul. I'm not a doctor. Disclaimer. Ya, we are Alright. not doktor, tapi Okay. berdasarkan pembacaan sekarang ni pun orang famous buat apa tu yang puasa apa ni orang bilang ni yang Intermittent. IF. Intermittent fasting. Intermittent Yeah, fasting. So maksudnya di sini kan berdasarkan kajian yang kita baca-baca kan secara umumnya. Yeah. Puasa ini dia memberikan kesihatan kepada badan apabila kita merehatkan anggota dalaman badan kita ini untuk bekerja memproseskan perut. So kita pun tahu dalam perut kita ini you are what you eat. You are what you eat. Wow. Yes, of course. Ya. Jadi Wow. sarang actually daripada segi perbuatan juga. Sarang kepada penyakit di perut juga. Ya, gut. Ya, gut health. Okay. macam-macam kita makan kan itu kan membawa kepada gaut, membawa kepada benda-benda yang Betul. kan. Jadi apabila kita dari segi medisnya kan. Jadi bila kita bicara tentang itu, maka kesihatan tubuh badan itu ada proof yang mengatakan memang ada kesihatan. Kebaikan daripada berpuasa. Tadi. Tidak Tapi kira. secara detailsnya itu kita kena baca sendiri. Betul. Pasal saya bukan medik untuk bagi tahu Ya. apa kelebihan dia. Bukan doktor. Bukan doktor dan bukan advocate lah. Ya. We are not advocates on this lah. Right. Tapi ya betul, bercerita tentang itu, kita ada ramai sebenarnya berpuasa. Contohnya kita punya brother Kenny ni pun last year dia ada berpuasa juga bersama-sama dengan Ada saya. cuba. Ada beberapa hari juga yang berpuasa dan berbuka sama-sama juga. Ya. Dan banyak juga bacaan-bacaan dan mungkin wadah-wadah daripada YouTube dan juga daripada Instagram yang non-Muslim yang berpuasa. Tapi Dan ramai. dan diorang dapat efek yang bagus dan diorang buat every year. Ya. Memang Alhamdulillah. Ya. ramai yang buat. Okey, dia begini, dia puasa sunat yang kita buat hari-hari bulan Ramadan ini kan satu benda yang payah bang. Sebab kita kalau senang cerita lah, bulan Ramadan ni senang orang berpuasa pasal memang suasana puasa. Betul. Jadi kita nampak sana sini pun orang Ya, puasa. ya. Jadi kalau kau nak puasa malu. Betul. Antaranya malu lah kan. Kedua memang asasnya memang berdosa lah Yalah. nak puasa. Ya. Jadi orang sekeliling pun nampak
orang pun tak puasa, jadi kita puasa lah. Tapi berbanding dengan hari-hari lain, dia tu benda yang struggle lah, very struggle. Orang lain makan. Nanti merayap lagi puasa 6 paling struggle. Betul. Saya pernah. Open house kan. Kita pun kalau nak pergi, kalau nak makan nanti orang akan terasa hati. Jadi mau tak mau, itulah antara sebab kenapa saya bukan juga bilang tak berjaya. Susah. Betul. Betul. Ya betul. Faham. Tapi bulan Ramadan ni memang senang lah. Yalah, betul. Alhamdulillah. Okey. Betul lah. Jadi itu dari segi, kita bukan advocate, tapi dari segi kesihatan juga, tidak kira apa jenis agama pun puasa. Saya rasa ada juga agama-agama lain yang berpuasa. Contohnya macam Seventh Day Adventist yang saya tahu berpuasa pada hari Jumaat, begitu kan. Buddhis pun ada. Buddhis pun ada juga. So ada sebab kenapa, dan kita ada scientific explanation untuk itu juga. I have to say, kita bukan advocate, tapi memang ada. Kita teruskan soalan seterusnya. Kalau ada pendengar kita yang buat soalan, so far belum ada. Okey, saya akan teruskan kepada soalan ini. Silakan. Mana betul Ustaz dia bilang berbuka dulu baru solat maghrib, atau solat maghrib dulu baru berbuka? Nah, ini kita panggil sebagai fiqh awlawiyat lah kan. Keutamaan pada sesuatu keadaan tu apa amalan yang diutamakan. Jadi time buka puasa tu, mana yang paling utama? Buka puasa lah. Oh, okey. Buka puasa lah utama. Yalah, okey. Sebab buka puasa ni dia akan beri. Buka puasa makan kenyang-kenyang dulu baru. Bodoh jangan. itu lapar, Ustaz. Itu yang banyak orang memang silap. Dia lantak semua kan, sampai akhirnya dia sembahyang pun tidur. Alamak. Ada kes-kes begitu. Dia lalai sudah. Terlalu banyak. Ya. Mau cerna kan. Dia penat lah. Ada juga yang begitu, dia sudah makan, lepas tu dia solat, lepas tu dia tidak khusyuk. Sebab dia sudah kelang kabut, sebab dia macam mau ingat dia punya nasi biryani yang belum habis. Dia punya bukan saya. Bukan saya. Dia begini, kalau sudah ada kes. Dia kalau sudah makanan tu terhidang, better makan dulu lah. Supaya kita tidak mengganggu khusyuk ketika solat. Oh iyalah. Tapi kalau makanan tu masih dalam tapau, tapi kau punya mata X-ray tembus makanan tu, itu silap kau sendiri. Itu Kaabah bertukar jadi ayam. Jadi maksudnya sini, kita buka puasa dulu, barulah kita sambung untuk solat. I see. Lagi kita tenaga. Masya Allah. Begitulah. InsyaAllah. Nampak mic macam drumstick. Aduh, bahaya tu tahu. Ya. Ambil wuduk pun macam kelang kabut sudah, basah-basah sudah kelang kabut kan. Oren. Baiklah begitu dah. Ya, jadi kita ada soalan yang seterusnya. Terlangkah satu soalan ke-8. Soalan ke-8 ya. Ke-8 lagi kan? Okey. Apa yang betul dalam bersahur ini? Nah. Okey. Tadi buka. Tadi sungkai kan, sekarang bersahur pula. Okey. Teruskan. Bersahur tunggu azan dulu kah ataupun ikut waktu syuruk? Ini selalu orang vape ni time belum matahari terbit masih boleh ni vape. Merokok sebatang dua. Macam mana tu Ustaz? Bila mau berhenti ni sebenarnya? Dia begini ya. Dia mungkin soalan dia tu bukan syuruk lah, mungkin waktu imsak lah tu. Ya betul. Memang limpas sudah subuh. Jadi penamat bermulanya puasa tu apabila sudah azan. Okey. Start je azan, Allahu Akbar, azan sudah kan? Atau yang Allah tu sudah stop, ataupun mesti habis Allahu Akbar. Testing. Itu belum. Testing. On guys ni. On. Testing. Itu belum. Walaupun ada taranum. Yes, belum. Tapi hakikatnya jangan terjadi macam yang berlaku di Tawau. Di Tawau ni satu pengajaran kepada kita lah sebenarnya kan. Okey, betul. Kita tidak boleh mengharap sangat dengan medium lain. Kita kena rujuk juga, kita sana ada handphone kan. Ya. Jadi kita boleh rujuk kita punya waktu subuh, waktu maghrib. Okey. Begitulah. Jadi waktu imsak antara soalan tadi tu, imsak antara subuh tu, imsak ni still boleh makan. Okey. Yang tak boleh makan ni subuh. Okey. Tapi so imsak datang sebelum subuh, is it? Yes, 10 minit sebelum subuh. Imsak lah. Okey. Imsak ni kita untuk orang bilang kalau lampu isyaratkan dia ni kuning bah. Okey. Okey. Tapi ketika waktu sudah azan tu, ngam-ngam ada kopi di tangan. Allah. Ngam-ngam azan ni. Ada kopi, Allahu Akbar kopi kan di tangan kan? Ada kopi. Terus tuang. Ada kopi di tangan. Tuang pergi belakang. Boleh minum. Masih boleh. Boleh minum. Kalau begitu, kalau ayam? Tapi batal puasa. Batal puasa. Boleh. Tapi batal. Makan nasi biryani pun boleh, tapi batal.
Bawa balik. Saya baru mau buat macam sebelum azan pegang banyak-banyak. Pegang ayam sebelah, pegang nasi biryani sebab masih Bilang boleh. Ustaz boleh. Tapi batal. Itu tirik. Oh, itu tirik. Betul. Betul lah Ustaz. Jadi berhati-hatilah. Jadi kena alert bila waktu subuh lah. Bila waktu subuh kena alert. Janganlah pula ngam-ngam kita nampak tu jam kan. Kita sebut baterinya. Pusing balik. Boleh kan? Belum lagi main ni. Ataupun tunggu betul-betul kalau tu tukang azan tu alamak, rupanya sebenarnya masih boleh. Itu masih boleh, masih testing. Aduh. Kan? Tapi tengok juga balik kepada kita. Tapi taranum dia dalam tadi. Satu, dua. Ya betul-betul. Kelakar lah Ustaz ni. Kita live kan? Ya betul. Iya, Relax. Kita santai. Kalau tidak santai, siapa nanti tidur Kalau orang. dah santai bertumbuk ni. Kita teruskan soalan seterusnya. Okey, tadi sudah soal pasal sahur, pasal maghrib. Betul-betul. Ya, ada Okey. komen kawan-kawan kita ni bilang kadang-kadang di hospital disuruh juga puasa. Jadi bagus jugalah rasanya puasa ni. Dia bilang itu lah. ya mungkin subjektif jugalah. Kadang-kadang di hospital suruh berpuasa sebab dia orang mau tengok kandungan gula dalam badan, dalam badan. Mungkin ada blood test, ada mungkin minor punya surgery, mungkin Itulah mungkin hikmah medical of puasa. dari segi medisnya. Medisnya. Iya, betul. Berpuasa. Jadi sebelum kan memang kadang 8 jam 10 jam puasa sebelum. Iya betul. Iya. Untuk Iya. itu. Soalan ni sudah terjawab tadi. Tapi saya tanya lagi. Non-Muslim yang berpuasa kita sudah cerita tadi. Ada juga bertanya ni sama juga tapi macam mana hubungan intimasi suami isteri ni dalam mengarungi bulan Ramadan? Dia bilang, bolehkah suami isteri membunuh syaitan? Okey, Faham. Ayat ini macam dalam ayat ini. Oh ya, membunuh syaitan ni rajim. Jadi kita begini. Dalam keadaan memang orang bilang kita terus terang cakap bersetubuh ni antara satu keperluan suami isteri kan. Jadi tapi dalam bersetubuh ni kita ada batas-batasnya yang telah digariskan. Okey. Jadi kalau betul-betul tak tahan. Kau tengok dalam dia punya tahan. Ya, tahan. Okey. Pengalaman. Jadi kalau betul-betul tidak tahan itu barang tu. Oh, okey. Apa boleh buat lah? Kita keluar daripada rumah. Okey. Mungkin keluar daripada rumah seketika, ambil mood, ambil angin. Bukan cari cewek lain lah. Ambil Cawangan. mood, ambil angin lah. Okey. Jangan bahaya, sangat bahaya. Jangan orang bilang jangan bermain di tepi perigi. Ayo. Nanti termasuk Takut masuk ke dalam pergi. Sudah 2 bulan mau ganti. Oh, begitu pula cerita dia. Jadi kalau mendatangkan pun tunggulah malam. So kalau Ustaz macam 2 bulan, kalau macam ianya berlaku di tahun-tahun yang sebelumnya mau diganti tu Ustaz? Mesti mau ganti. Nak berbulan-bulan tu kalau begitu. Masya Allah. Ya, Yalah. mesti mau ganti. Wow. Sekejap saya kira. Bukan saya. Itu contoh. Itu contoh. Tolong kawan kira. Tolong kawan. Ya betul. Kita mesti tolong kawan. Ya betul. We're gonna take a short break. Of course kita akan ke part yang ketiga. Jangan ke mana-mana. Dan of course kita punya sponsor untuk kita punya podcast sepanjang Ramadan ini adalah orang Kota Marudu tinggal Jepun. Follow Johan punya journey mempromosikan Omori Jepun di YouTube. Subscribe, like dan juga share channel Lagu Dari Langit di YouTube dan social media mereka hari ini. Now kita berehat. Kita akan kembali selepas ini. Ya. What's up? It's JJ. I'm going to laugh so that you recognize me. Sorry. You're listening to the Kinabalu Podcast, the #1 podcast in Sabah. Tractor systems are offline. #1 for today's hits and all-time favorites.